Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang akhir zaman, bangsa sahabatku, agama kau, saudaraku. Syukur Alhamdulillah, salam Jumaat yang penuh barakah ini saya ucapkan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama kita perbanyakkan selawat ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan dan syafaat dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lama saya tak bersiaran. Hari ini saya muncul untuk sedikit ulasan daripada saya. Yang pertamanya saya ingin mengucapkan merakamkan ribuan terima kasih kepada seluruh sahabat dan juga saudara-saudara saya yang telah merakamkan selamat hari lahir kepada saya. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat saya yang mewishkan saya selamat hari lahir. Saya yang menjangkau 50 tahun sekarang ni. Saya dah masuk 5 series. 5 series. Jadi syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nafas saya terus menghirup udara di bumi Allah ini. Dan yang pastinya saya bersyukur kepada Ilahi kerana telah memberikan saya peluang dan membuka mata hati saya, membuka pemikiran saya dan juga pintu hati saya untuk saya mengubah kehidupan ataupun memperbaiki diri saya ke arah yang lebih baik. InsyaAllah ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Allah yang telah memberikan saya peluang untuk saya beristiqamah dan juga untuk saya memperbaiki diri agar diri saya ini lebih ke jalan yang diredai, insya-Allah ya. Saya ini sebenarnya datang daripada dunia-dunia yang jahil, pendosa. Saya mengaku saya tak perlu nak malu dengan apa yang saya lakukan sebelum ini. Bukan kita nak bangga tetapi apa yang saya lakukan sebelum ini, banyak saya seorang pemabuk, saya seorang penzina, saya seorang perokok, saya makan dadah dan bagai-bagailah kejahatan yang saya lakukan terlibat dengan social life ini yang berpuluh tahun. Jadi syukur Alhamdulillah saya telah dapat keluar daripada jurang-jurang yang saya duduk sebelum ini, dan sebab itulah saya ini mempunyai banyak pengalaman, ilmu yang cukup dalam. Bukan saya nak bangga dengan kejahatan ini, tetapi bila kita dah lalui kejahatan ini, jadi bermakna kita dikenal orang-orang yang pernah jahat dan orang-orang yang jahat. Dia kenal orang-orang yang baik dan dia kenal orang-orang yang jahat. Jadi kalau orang-orang yang jahat ni, yang kaki minum, yang kaki ganja, yang kaki ekstasi, yang kita ni kenal dah. Kita duduk bercakap bersembang dengan dia, kita tahu dah. Kalau yang kaki belik, dia ibarat orang yang nak menipu si penipu. Kita ni dulu raja penipu. Jadi bila orang yang nak menipu, orang yang jahat-jahat ni berdepan dengan kita ni, jadi benda kita dah buat dah sebelum ni. Jadi itulah yang saya selalu perkatakan dalam video-video saya. Dan hari ini ulasan saya juga mengenai dengan ramai sahabat-sahabat dan juga saudara serta netizen bertanyakan kepada saya, kenapa video abang selalu mengecam agamawan, memperkatakan tentang agamawan, ulama. Adakah abang benci agamawan dan ulama? Okey, dengar hari ini, dengar betul-betul penjelasan daripada saya. Dan ilmu ini kamu dengar, kamu kena dengar sampai habis. Kalau kamu tak dengar sampai habis, berarti makna memang betul-betul kamu ni hati kamu dah gelap. Hati kamu dah gelap dan kamu rugi tidak mendapat ilmu yang saya nak sampaikan ini. InsyaAllah ya. Okey. Selalu kita tengok agamawan-agamawan ini, semestinya mereka ini
kita perlu lihat duduk dengan siapa. Dan kamu perlu faham, kita ni memang betul. Saya ni orang Islam yang perlu mengikut Al-Quran, Sunnah dan juga ulama'. Tetapi ulama'-ulama' inilah yang banyak, ulama'-ulama' yang jahat, ulama'-ulama' ulama'-ulama' liberal. Kamu kena faham, ulama'-ulama' liberal bermakna mereka ini duduk di bawah satu pemerintahan orang-orang yang jahat, orang-orang yang mengamalkan sistem-sistem liberal, sistem-sistem kekafiran. Jadi bila kamu fahamkan betul-betul, bila agamawan-agamawan ini, dia duduk dengan orang-orang yang liberal, orang-orang yang mungkar, orang-orang yang jahil, zalim. Dia bagus. Agamawan ulama' ini, dia ada ilmu-ilmu jahat. Ilmu-ilmu akhirat. Ilmu-ilmu kitab, ilmu-ilmu hadis. Mereka-mereka ini bagus dalam ilmu-ilmu agama. Tetapi kamu kena tahu, dunia kita ini diperintah oleh orang-orang yang jahat. Dan kita sendiri pun kamu nilaikan, adakah pemerintahan kita ini baik ataupun jahat? Arak, judi, pelacuran, dadah, riba dan sebagainya. Jadi agamawan-agamawan ini, mereka ini cuma kenal orang-orang yang baik. Jadi apabila agamawan-agamawan ini ditipu, dimanipulasi pemikiran mereka ini dengan orang-orang jahat yang berkuasa, kamu bayangkan apakah yang jadi kepada agamawan-agamawan ini. Sebab tu saya cakap, kamu kena buka. Bila kita tengok, wah pakai serban, wah kita tengok ini agamawan ni tersohor. Memang betul. Tetapi bila dia ikut sistem, okey, dengarkan baik-baik. Dia duduk dengan orang-orang jahat. Dia makan gaji dengan orang-orang jahat. Dan dia pun ikut sistem orang-orang jahat. Jadi apabila mereka ini dengar kata-kata daripada orang jahat, arahan daripada orang jahat, dia buka hadis dan juga Al-Quran, kamu rasa dia bantu orang jahat ke dia bantu orang Islam? Jadi bermakna bila dia buka Al-Quran dan hadis ini, apabila mendengar arahan daripada orang-orang jahat ini, maka terpesonglah akidah-akidah umat-umat Islam yang lain. Sebab tu, kamu sebenarnya kadang-kadang kita tengok ramai yang diorang ni kadang-kadang tak menggunakan akal sebaik-baik mungkin. Bila kita cakap sekarang, dia cakap, kau siapa? Engkau ni asas agama pun tak ada. Engkau ni belajar ngaji pun tak habis. Tapi engkau nak sanggah ulama'-ulama'. Sebab tu saya cakap, kamu tak faham. Kamu kena faham. Ahli sebenarnya dengan orang-orang jahat ni, agamawan ke ataupun saya? Saya lebih kenal orang-orang jahat. Agamawan ni dia tak kenal. Bila agamawan-agamawan ini dengar perintah daripada orang jahat, kamu rasa apa yang kamu jadi? Kalau agamawan ni dia gunakan ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis, apa yang jadi kepada kamu? Bermakna agamawan-agamawan dan ulama' ini, mereka ini akan memesongkan Al-Quran ini. Bukan mereka tau. Tetapi bila mereka mendengar arahan daripada orang-orang jahat ini, kerana gaji diorang, kerana jawatan diorang kena apa? Diorang kena buka hadis dalam Al-Quran. Dan apabila mereka buka hadis dalam Al-Quran, daripada situlah umat-umat Islam yang taksub dengan agamawan-agamawan ini akan rosak akidah dia. Kita tengoklah, bila kamu tengok orang makan babi, kamu tengok benda-benda yang haram lah, dia orang pergi judi, dia orang minum arak, kamu nampak benda tu haram tau. Tapi kamu tak nampak sebenarnya yang benda haram jadah, yang riba, yang kamu duduk beli motor, yang kamu duduk beli rumah sampai 25 tahun. Kalau kamu kata arak judi tu haram, bermakna riba ni lebih kepada haram jadah lagi. Sebab apa? Nabi sendiri pun
khutbah dia yang terakhir pun dia ingatkan umat-umatnya untuk hindarkan diri dengan riba. Bila kamu duduk dengan riba ni bermakna kamu adalah musuh Allah, musuh Rasul. Tapi kamu rasa macam benda yang tak bersalah je. Kita tengok pinjaman-pinjaman berlesen, bank-bank, mana ada bank ikut syariahnya. Bila kamu tergolong dengan empat golongan yang terlibat dengan riba ni, dan memang dah tak payah nak cakap lagi lah, hasil kamu itu adalah haram, perbuatan kamu tu haram. Bukan saya nak jatuh hukum, benda ni dah termaktub dalam Al-Quran. Kamu jangan pusing ataupun pesong dengan ayat-ayat Al-Quran. Ulama' dulu bercakap. Sebab tu saya cakap, ulama' yang bercakap sebelum ni tentang riba ni adalah ulama' liberal. Ulama' yang telah dikuasai dengan orang-orang yang jahat, yang mengikut sistem-sistem Dajjal, yang mengikut sistem-sistem Yahudi. Kalau bapak dia iblis, bawahnya dah tentu setan. Dia tak ada bapak dia iblis, dia boleh lahirkan lembu, kambing, tak ada. Dan mestinya dia lahirkan iblis, setan. Jadi kita ni sama je. Saya bukan benci ulama, sebab tu kadang-kadang saya sebenarnya nak buka pemikiran. Memang saya lemah dalam agama. Saya bukannya pandai dalam agama. Saya baru nak berjinak-jinak dengan agama, belajar Quran, belajar yang sepatutnya mendalami agama. Memang saya mengaku. Tapi sebab tu saya cakap, saya ni juara. Segala kejahatan yang telah ada di dunia ini saya dah buat. Dan bukan saya nak banggakan. Saya cuma nak maklumkan saya ini dah buat kejahatan. Dan dunia yang diperintah sekarang ni adalah orang-orang yang jahat. Sebab tu kita tengok agamawan-agamawan kita ni banyak kebanyakan lah bila mereka ni agamawan dunia, agamawan liberal. Bila dia ikut, satu contoh lah saya bagi, mereka ini agamawan ini, dia dapat panggilan daripada satu penerbit televisyen lah. Dia beritahu, Tuan Guru, Ustaz, boleh dah datang, telah dipilih lah untuk program TV sekian-sekian. Untuk program ini berkenaan dengan vaksin. Satu contoh vaksin. Jadi yang ustaz ni, agamawan ni, dia akan buka lah hadis Al-Quran, mana yang mengikut nabi-nabi. Kononnya nabi ni dia ingat nabi ni adik-beradik dia, nabi ni dia ingat nabi ni sepupu sepapat dia ingat kan. Dia buka lah hadis Al-Quran, mana-mana yang berkenaan untuk memesongkan umat Islam. Kita pasti, bukan ni kata kita agak-agak, kita pasti dah vaksin ini membunuh. Kita pasti dah vaksin ini telah banyak menyakitkan orang. Vaksin ini telah banyak merosakkan jiwa-jiwa manusia. Yang lumpuh, yang stroke, yang kanser, dah banyak dah, yang jantung. Tapi manusia, minta maaf, manusia-manusia yang bodoh ni, yang terikat dengan sistem. Mereka ni terikat dengan sistem. Mereka akan cakap, kita nak buat macam mana? Kita ni nak kerja. Kita ni dah terpaksa. Ini saya nak maklum kepada yang kat luar tu. Dia sebenarnya, dia tak paksa kamu pun. Dia tak ada ambil parang letak kat leher kamu pun. Betul tak betul? Dia suruh kamu cucuk vaksin. Dia tak bagi kamu keluar sana. Dia tak bagi keluar sini. Dia tak bagi kamu kerja. Betul tak? Tapi ada tak dia letak parang kat tengkuk kamu? Tak ada. Cuma kamu tak bekerja je, tak boleh bekerja. Kamu lupa ke? Rezeki ni siapa yang bagi? Allah yang bagi, betul? Rezeki Allah yang bagi. Sebab tu Allah turunkan ujian. Allah turunkan ujian ni je. Untuk kerja, ujian yang cuma kecil saja Allah turunkan, kamu dah boleh ikut sistem Yahudi ni. Kamu tengok, bermakna kamu orang-orang yang tidak beriman. Bukan kata saya suci tidak. Bukan kata saya ni, kau ni bagus lah, macam bagus lah. Tidak. Saya nak ingatkan kamu ni. Saya nak ingatkan kamu ni. Dia tak ada letak pun parang kat leher kamu untuk kamu cucuk vaksin. Betul tak? Dia cuma sekat perjalanan kamu, sekat kerja kamu. Jadi mana ujian yang Allah turunkan kepada kamu ni, kamu tak boleh nak buat.
So kamu nak cakap kamu ikut hadis, kamu nak ikut Al-Quran. Buka tak mata? Buka tak pemikiran kamu ni? Betul tak saya cakap? Ada tak dia letak parang? Ada tak dia letak kat leher kamu? Tak ada. Cuma pergerakan kamunya terbatas. Dalam Al-Quran pun dah cakap dah. Kena ikat. Dah akhir zaman ni kita kena ikat. So sekarang ni ramai kita tengok sekarang ni yang sakit. Kalau TV ni, radio ni, penyampai minta maaf lah penyampai berita yang DJ radio ni, kamu pergilah. Kamu pergi minta maaf dengan Allah. Kamu pergilah bertaubat. Kamu sedar tak? Kamu ni salah seorang yang telah membuat ramai orang-orang kampung, orang-orang sakit sekarang ni. Kamu keluarkan berita, kamu bercakap, kamu mempromosikan vaksin-vaksin ini, kamu promosi. Jadi mana kamu juga adalah salah seorang tali barut kepada orang-orang yang telah membunuh manusia-manusia lain ini dengan vaksin. Kalau sedar tak sedar, saya tak tahulah. Tapi pembaca-pembaca berita, DJ radio tu, minta maaf lah banyak-banyak dengan Allah. Kalau dengan Allah tu, mungkinlah kamu boleh minta maaf. Tapi dengan manusia-manusia yang mati kerana vaksin ini, kamu jangan salahkan takdir. Ini dah takdir Allah. Kamu kena habiskan. Dia ada dua. Takdir Allah ni, adakah takdir Allah itu menuju ke jalan Allah? Adapun takdir Allah itu, kamu menuju ke neraka. Kamu kena baca, habiskan. Kamu jangan salahkan takdir je. Kalau kita nak salahkan takdir, jadi bermakna kita ni tak ada neraka. Kita ni semua duduk masuk syurga. Betul? Jadi bila Allah dah bagi akal sebaik-baik makhluk yang ada dekat bumi Allah ni, Allah dah bagi akal pemikiran baik dan buruk. Allah dah sediakan neraka dan juga syurga. Kamu pilih masuk ke neraka, masuk ke syurga. Allah bagi kita Al-Quran dan juga sunnah-sunnah untuk kita mendalami, mengkaji sebenar-benarnya laluan ini. Dan kita kena tahu yang memerintah kita, yang duduk atas bumi dunia ni adalah orang yang jahat. Pengaruh Yahudi bermonopoli. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang kaya-kaya ni semua adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka inilah yang telah menyusun. Kita sepatutnya mengkajilah. Jangan salahkan takdir. Bila kita je jadi sesuatu je, mati dia kerana sakit jantung, sakit ni, ini dah takdir. Memang betul takdir. Takdir Allah dia mati. Tapi kita nak tahu takdir itu macam mana. Kita ni orang Islam. Dan ibarat orang-orang yang, minta maaf orang-orang yang cocok vaksin ni, dia ibarat macam tak beragama. Kamu ni orang Islam ni, kamu kena tahu. Jangan salahkan takdir. Sebab apa? Allah bagi kita akal. Allah bagi kita pemikiran. Allah bagi kita Al-Quran. Kamu dengar cakap agamawan-agamawan. Agamawan-agamawan yang duduk dengan sistem-sistem jahat. Agamawan-agamawan yang duduk dengan sistem-sistem kekafiran. Agamawan-agamawan yang duduk dan juga makan hasil-hasil subha. Kamu nak dengar ke? Saya minta maaf lah. Sebab tu saya cakap, saya ni bukannya benci agamawan, tidak. Saya cuma nak memperingatkan kepada yang kat luar tu. So, macam itulah apa yang saya nak sampaikan. Dan sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah merakamkan selamat hari raya kepada saya. Alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah saya akan muncul lagi dengan video-video. Dan tunggukan video saya akan datang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga solat, perbaiki diri.